Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 5 K7 Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan tajuk kami pada hari ini, iaitu isu realisme. Adakah Malaysia menghadapi kegawatan ekonomi? Jadi sebagai pengenalannya, realisme dimaksudkan sebagai pelajaran atau fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang betul-betul kepada kebenaran yang nyata. Ia mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Bertentangan dengan idealisme yang memandang alam kerohanian sebagai realiti, realisme sebaliknya memandang alam kebendaan sebagai realiti. Krisis bekalan ayam kini telah menjadi isu hangat dalam kalangan masyarakat di Malaysia kerana bekalan ayam kepada pengguna adalah rendah. Perkara ini akan menyebabkan peniaga dan pengguna terbeban kerana ia dapat mengganggu aktiviti harian mereka serta dapat menjejaskan pendapatan penjual. Selain itu, perkara ini juga akan menyebabkan ekonomi setiap individu terganggu sekaligus akan berlakunya kegawatan ekonomi di Malaysia kerana sekiranya isu ini berlanjutan akan membawa kepada kenaikan harga barangan. Dari sudut pandangan falsafah iaitu realism, realiti yang sebenarnya adalah terletak kepada apa yang dapat dilihat secara fizikal dengan mata, bukannya melalui idea atau pandangan. Oleh itu, isu ini boleh direalitikan serta dibuktikan apabila kita melihat penjual terpaksa mengeluarkan modal yang besar untuk minyak dan tol. Mereka tiada pilihan kerana mahu memenuhi permintaan orang ramai serta ada juga peniaga terpaksa menutup permis mereka kerana tiada bekalan dari pembekal. Dalam mengatasi masalah ini, pemansuhan permit import bahan makanan telah dijalankan. Perkara ini adalah bertepatan dengan jaminan kelangsungan bekalan bahan di Malaysia. Hal ini kerana menerusi pemansuhan permit import bahan makanan akan membuatkan bahan makanan lebih meningkat di pasaran. Melalui falsafah realisme, solusi ini dilihat satu bentuk pengajaran yang bermakna untuk seseorang dalam membuat sesuatu keputusan dalam melibatkan suatu kelompok yang besar. Seterusnya, kerajaan Malaysia seharusnya menetapkan harga ayam dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti kos membesarkan anak ayam sehingga sesuai untuk dijual, kualiti dedak ayam serta amalan peternak yang baik bagi mengelakkan wujudnya penyakit pada ayam. Perkara ini perlu dititik beratkan supaya kualiti ayam dapat dikekalkan serta menjamin kelangsungan populasi ayam. Jika perkara ini dilihat dari segi pemikiran realisme, keselamatan dan kesejahteraan Malaysia sebenarnya sudah tergugat kerana kekurangan bekalan makanan. Perkara ini membawa pengajaran kepada kerajaan agar sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan yang akan datang. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah-langkah relevan untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku di masa hadapan. Sebagai contoh, peningkatan operasi kilang-kilang ayam yang terjejas daripada COVID sebelum ini telah dibuka semula untuk mencukupkan permintaan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Terdapat dua punca utama mengapa kadar pengangguran di Malaysia tinggi. Yang pertama ialah pandemik COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada Mac 2020 telah banyak mengakibatkan syarikat tidak dapat beroperasi seperti biasa dan hal ini telah menyebabkan peningkatan dalam pemberhentian pekerja. Sektor industri yang paling terkesan dari segi pemberhentian pekerja ialah industri berkaitan pelancongan dan pembuatan. Kedua-dua industri ini adalah yang paling terjejas dalam menyaksikan kejatuhan permintaan terutamanya dalam tempoh 2 minggu terakhir bulan Mac iaitu sewaktu PKP mula dilaksanakan. Sektor pelancongan membabitkan 39.0%, sektor pembuatan melibatkan 23.0% daripada keseluruhan kehilangan pekerjaan yang direkodkan pada bulan Mac 2020. Punca kedua ialah majikan mengurangkan kos operasi syarikat. Pihak majikan akan mengambil peluang untuk mengurangkan kos operasi syarikat. Mereka akan cuba memanipulasikan keadaan yang berlaku disebabkan permintaan melebihi penawaran yang disediakan oleh sektor pekerjaan. Akibatnya, majikan akan mengurangkan jumlah pekerja disebabkan oleh pengecilan kos operasi. Mereka akan cuba menawarkan pelbagai jenis pampasan seperti pampasan pemberhentian kerja secara sukarela (PKSS)
atau pemberhentian kerja secara wajib PKSW akibat perubahan besar yang berlaku dalam syarikat. Dengan cara ini, syarikat bukan sahaja dapat mengecilkan operasi, malah dapat menjimatkan kos operasi syarikat. Antara solusi yang dapat diambil untuk menangani isu pengangguran adalah dengan menyediakan pelbagai program berbentuk skim latihan. Antara program skim latihan yang pernah dilaksanakan adalah skim latihan Satu Malaysia. Apa itu skim latihan Satu Malaysia? Pada 1 Jun 2011, kerajaan telah memperkenalkan satu program yang memberikan manfaat kepada para graduan yang menganggur. Program ini diwujudkan bagi meningkatkan keupayaan serta kebolehan diri graduan dengan ilmu, kemahiran serta pengalaman bekerja. Pengisian program ini seterusnya akan meningkatkan peluang yang lebih cerah kepada para graduan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor awam dan swasta. Para graduan yang menyertai program ini perlu menjalani soft skills training dan on-the-job training di syarikat yang terpilih. Syarikat-syarikat yang terlibat dengan skim latihan Satu Malaysia ini perlu memberikan pendedahan suasana kerja yang sebenar kepada para graduan supaya mereka mendapat pengalaman serta merasai sendiri suasana bekerja yang sebenar. Tempoh maksimum yang diberikan untuk melatih para graduan adalah selama 12 bulan. Namun, ianya turut bergantung kepada keperluan syarikat yang terlibat. Antara syarikat yang menawarkan program skim latihan Satu Malaysia ini adalah seperti Khazanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tabung Haji, Permodalan Nasional Berhad, CIMB, Maybank dan banyak lagi syarikat-syarikat gergasi yang lain. Pelaksanaan program ini menunjukkan kesan positif apabila seramai 3,879 peserta telah berjaya mendapat pekerjaan tetap sepanjang program ini berlangsung. Hampir 43% berjaya diserap serta diterima bekerja di syarikat yang terlibat, manakala 57% daripada mereka telah mendapat tawaran pekerjaan di luar. Kejayaan ini menunjukkan program skim latihan Satu Malaysia sangat memberikan manfaat kepada graduan kita. Oleh sebab itu, kita perlulah memperbanyakkan lagi program-program seperti ini untuk mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Apa yang dapat saya simpulkan, realisme memperlihatkan bahawa sesuatu yang benar mempunyai gambaran nyata atau salinan sebenar dari dunia realiti. Pendidikan menurut aliran falsafah realisme menekankan pada pembentukan individu agar mampu melaksanakan tanggungjawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Bagi mencapainya, pendidikan yang ketat dan sistematik diperlukan dan juga kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur terutama sekali sewaktu pelajar berada di sekolah sangatlah penting. Sekian, terima kasih.